Okey, boleh nampak tak slide saya? Okey, nampak slide. Boleh full screen kan dia? Tak full screen Tak full screen. Okey, kejap. Pakai 2 monitor ke 1 monitor? Satu je. Satu monitor maknanya kena ini dalam nak tukar pada full screen ke macam mana? Okey, sekarang ni saya dah full screen. Tak nampak full screen tu. Nanti mungkin share screen kot, jangan share apps. Oh, Dr. Syarif okey. share screen tu, entire screen. Sebab Entire bila screen. kita share apps, dia akan keluar yang PowerPoint ni lah. Dia tak share yang entire screen tu. Cuba klik share entire screen. Sekejap saya share balik. Share entire screen Entire screen. Okey, sekarang ni saya share entire screen. Okey, sekarang ni saya buka pada ni. Alright. So, klik. okey. Okey. Boleh tak dapat full screen tak? Saya still nampak. Okey, dah nampak full screen dah. Okey, dah nampak full screen. Okey, dah nampak full screen Okey, silakan. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syakirin selaku moderator kita punya taklimat pada petang ni. Okey. Pada petang ni saya akan membuat sedikit taklimat lah berkaitan dengan Underwater Robot Challenge 2024 lah, 2024 So dalam slide, sebenarnya kalau ikutkan slide ni saya dah share dalam grup Telegram. Mungkin cikgu-cikgu boleh refer balik ataupun mungkin ada masa tengok tu mungkin tak faham. Okey, boleh tanyalah pada petang ni lah. Dan yang teknikal ni pun akan direkodkan dan kita akan sharekan dalam nanti Dr. Syakirin akan maklumkan lah untuk yang mana-mana cikgu yang ataupun pelajar tidak sempat untuk menghadiri sesi kita pada petang ni lah. Okey, suara saya jelas Dr. Syakirin? Jelas. Okey, alright. Okey, saya rasa saya tak perlu perkenalkan diri. Mungkin ada yang dah kenal. Okey, sebab kalau ikutkan pertandingan ni dah kali, insyaAllah akan berlaku pada kali ketiga lah, pada tahun ni kali ketiga. So kita dah start pada 2022, okey, dan 2023 lah. So pada tahun ni adalah tahun yang ketiga. Okey, tarikhnya telah dimaklumkan oleh Dr. Zainah sebelum ni. Alright. So yang tak kenal saya adalah Dr. Muhammad Syahril bin Muhammad Aras daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kalau ikutkan sebelum ni saya adalah past chair untuk ITP UES Malaysia Chapter untuk tahun 2021 dan 2022 lah. Okey. So ini adalah, saya rasa tak panjang lah taklimat ni secara ringkas je, mungkin saya try habiskan secepat mungkin. Kalau ada lepas habis taklimat ni, kalau ada cikgu-cikgu, kalau ada persoalan, okey, boleh tanyalah. Okey, ini adalah syarat-syarat penyertaan. Untuk syarat-syarat sama je untuk tahun 2022 dan 2023 dan sama je. Alright, kalau ikutkan sini adalah terbuka kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Maksudnya kita akan buat dua kategori, sekolah rendah dan sekolah menengah lah. Okey, setakat ni pertandingan ini adalah secara percuma lah. Hopefully kita ITPE dapat sponsor lagi lah untuk pertandingan ni. Cuma kali ni mungkin kita akan cuba dapatkan sponsor luar lah kalau dapat lah Kalau tak dapat, pastilah kita ITPE lah, ITPE OES akan menaja kita punya pertandingan kali ni. Alright, so setiap sekolah boleh menghantar satu pasukan sahaja. Okey. Alright. Maknanya nanti saya akan maklumkan, kalau kita nanti saya akan terangkan lagi. Ada yang dah bertanya lah pada saya, boleh tak hantar lebih daripada satu. Okey, nanti saya akan jawab soalan ni Okey. Kalau ikutkan memang kita benarkan satu sekolah hantar satu pasukan sahaja. Okey, maknanya satu pasukan tu terdiri daripada 3 orang pelajar dan seorang guru pembimbing ataupun 2 atau guru pembimbing, tak ada masalah. Nak 2 atau 3 tak apa. Tapi yang pelajar tu kita limitkan kepada 3 pelajar sahaja. Okey, 3 pelajar dan guru pembimbing lah. Mungkin sekolah tu nak lantik 2 atau 3, tu kita tak ada limitation on guru lah. Memang guru kita tak kisah, mungkin ada 2, 3. Kita tahu kalau seorang mungkin cikgu tu busy, mungkin ada satu lagi
guru bantu untuk membimbing pelajar lah. Untuk guru kita tak ada limitkan berapa bilangan guru lah, tapi untuk pelajar kita benarkan 3 sahaja untuk satu pasukan. Okey, itu berkaitan dengan pasukan. Okey, berkaitan dengan ROV ni, okey, saiz ROV pun sama juga dengan sebelum-sebelum ni. Saiz yang kita benarkan maksimum adalah 50 cm. Bagi saya kalau 50 cm ni agak besar lah kalau tengok pembaris 50 cm lebar, 50 cm panjang dan 50 cm tinggi lah. Okey, ini adalah saiz yang maksimum maksimum yang kita benarkan lah untuk tahun ni juga. Sama juga sebelum ni pun kita buat saiz yang sama. Okey, untuk ROV ni dia boleh menggunakan wired ataupun wireless lah. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum ni mungkin ada pasukan yang 2023 dan 2022 ada yang membuat ROV menggunakan wireless controller. Tak ada masalah, boleh. Kita benarkan Kita benarkanlah sama ada wired ataupun wireless lah. Kalau wired mungkin dari segi kos kurang sikit compare dan kalau buat wireless mungkin kos dia akan tinggi bergantung pada bajet sekolah lah. Kalau bajet limited mungkin sekolah tu boleh buat wired lah. Wired antara yang paling jimat lah, antara yang paling boleh kurangkan kos kos untuk membangun ROV itu sendiri. Okey, dan maksimum thruster yang kita benarkan adalah 6. Okey, kalau kita tengok rata-rata yang tahun sebelum ni mostly buat 4. Okey, 4 thruster. Kali ni kalau kita memang benar, sebelum ni pun saya dah benarkan kalau nak buat maksimum 6. Maksudnya nak tambah lagi thruster untuk forward, nak bagi laju ke mana ada 3 motor untuk forward reverse, okey, ataupun 3 motor untuk depth pun boleh, tak ada salah. Tapi maksimum adalah yang kita benarkan thruster, iaitu penujar tu kita gunakan 6 lah. 6 tapi dia punya power tu kita tak ada limitkan lah. Mungkin nak pakai 12 volt ataupun nak pakai 24 volt pun tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita tak ada limitkan pada dia punya power tu lah, sama ada nak gunakan 12 volt, okey, mungkin nak gunakan 24 volt. Okey, terpulang pada sekolah masing-masing lah, pasukan masing-masing Okey. Pemenang ditentukan dengan masa terpantas untuk melengkapkan semua tugasan yang diberikan tanpa kesalahan lah. Okey, lepas ni saya akan terangkanlah tugasan untuk tahun ni. So tugasan untuk tahun ni lebih kurang sama macam tahun 2023 lah. Sebab kalau ikut tahun semua mungkin ada yang cikgu yang dah join pada tahun lepas. Okey, dia punya konsep task dia adalah sama, cuma kita tambah sedikit sahaja dia punya capacity lah. Okey, yang mana kalau tahun lepas kalau kita tengok, kita flashback balik pada tahun lepas, hanya 3 pasukan sahaja yang berjaya membuat menyempurnakan semua tugasan yang kita berikan lah tahun lepas. Maknanya tak silap saya 2 daripada sekolah menengah, 1 sekolah rendah. So maknanya kita tengok 2 daripada 20 lebih pasukan yang bertanding pada tahun lepas, hanya 3 pasukan. Sebab tu kita kali ni kita tak akan buat kita almost sama lah. Maksudnya dia punya task tu lebih kurang sama macam tahun lepas, cuma kita ubah sedikit sahaja. Nanti saya akan maklumkan lepas ni. Dan keputusan juri adalah muktamad kalau boleh tak adalah sebarang bantahan Alright. Okay, so ini adalah syarat-syarat penyertaan. Okay, so ini adalah video pada tahun lepas punya pertandingan. Saya tak nak tak nak showkan video ni lah lebih kurang sama je. Okay, kita pergi terus kepada task untuk tahun 2024 lah. Okey, kalau tengok dekat sini memang sama sahaja, bezanya adalah target. Ya, kita cari. Sekarang ni tengah display task ROV kan? Task ROV. Tak Okey, bergerak Okey, betul-betul. Tadi dia skip sikit. Okey. Oh, okey. Silakan. Okey, okey, sekarang ni kalau tengok dekat slide saya adalah task ROV lah untuk tahun 2024. Kalau tengok lebih kurang sama juga macam tahun 2023. Cuma kalau tengok dekat sini kita ada 2 target. Okey, ada 2 target. Target 1 dan target 2. Okey, saya terangkan permulaan. Okey, dia punya step maknanya ini biasalah ROV kita akan mula pada starting point lah. Okey, kotak ni kalau tengok saiznya 50 cm kali 50 cm. Okey, tinggi pun punya lebar lah. Maksudnya ROV kita kalau
Kalau saya kata tadi, kalau syarat dia adalah 50 cm, maksudnya kalau tak muat kotak tu, maksudnya ROV tu dah disqualified lah, di reject, maknanya kena kurangkan lah. Kalau boleh, maksudnya sehari sebelum tu boleh test lah, kita akan letakkan kita punya starting point tu dekat kolam, okay. So nanti boleh test ROV lah sama ada lepas tak lepas. Kalau tak lepas tu maknanya sempat lagi sebelum pertandingan tu untuk kecilkan lah, untuk kecilkan sedikit ROV Tapi saya rasa 50 cm ni dah besar untuk saiz ROV, okay, saiz ROV yang kita nak buat ni lah Okay, so dia akan start pada sini, starting point. Alright, so jarak sebenarnya, okay, jarak dia akan, okay, ROV akan submerge, akan tenggelam dan bergerak ke halangan pertama lah. Okay, yang ni adalah halangan pertama Kalau tengok dia punya gambar, halangan pertama yang ni lah. Dia punya ketinggian adalah 80 cm kali 1 meter. Agak besar lah. Agak besar Kalau kita punya ROV pun, maximum size pun 50 kali 50. Memang tak ada masalah Tak ada masalah untuk melalui lah halangan pertama ni. Okay. Okay, syaratnya ROV kena melalui halangan pertama tanpa menyentuh. Okay, tanpa menyentuh tiang ni lah Maksud kalau base tak ada masalah kalau terlanggar base, nanti saya akan tunjukkan sedikit video lah, saya akan terangkan berkaitan dengan apa task ni. Alright, so dia akan tiang ini yang tak boleh tegak dan melintang tidak boleh, ROV tidak boleh melanggar lah. Jika melanggar akan ada akan ada penalty penalty dikenakan oleh terhadap pasukan tu lah. Okay, maksudnya kena clear, kena submerge dan dia akan ROV ni akan melalui halangan pertama tanpa menyentuh. Kalau wire tak ada masalah. Wire kita tak memang kita tak ambil kira lah. Sebab kita tahu wire tu akan panjang. So dia akan bila ROV tu bergerak kiri kanan mungkin akan terkena sedikit tiang tiang halangan ni tidak dipenaltikan lah, tidak akan ditolak markah Hanya ROV sahaja, badan ROV sahaja tidak boleh melanggar tiang kiri dan kanan ataupun bahagian atas ni lah Alright, so dia akan, okay, ROV akan terus ke halangan kedua. Okay, kalau tengok halangan kedua saya buat dalam bentuk yang tadi adalah menegak, okay, macam straight daripada kita start point dan ini akan dia melintang lah. Okay, maksudnya ROV kena melalui halangan kedua. So halangan pertama, halangan kedua ni akan kemungkinan akan berubah dari segi mungkin dia dekat tepi sini, mungkin dia belah kiri ataupun belah kanan. Bergantung kepada setting dekat kolam nanti Kalau kat sini macam seolah-olah dia belah kanan, tapi kanan kalau ikut dekat kolam di UMP dia akan dia terus ke dinding. Sebab tu yang halangan ni akan berubahlah, tapi dia tak jauh daripada halangan kedua, halangan pertama maknanya lepas melalui halangan pertama dia akan melalui halangan kedua lah, tapi tidak jauh daripada halangan pertama Cuma kalau tengok shape ni dia mungkin dia punya ke arah belah sini lah Dia punya halangan adalah kalau belah di UMP, kalau cikgu-cikgu yang pernah pergi masuk pertandingan sebelum ni, kalau ikutkan kalau kita daripada start point, kita punya halangan kedua belah kiri lah, belah kiri bukan belah kanan. Ini belah kanan kalau kita tengok adalah belah kanan, sebenarnya belah kiri kalau di UMP nanti. Alright. Patutnya saya kena lukis ke yang ke arah sini sebenarnya. Dia punya starting ROV barulah nampak macam similar dengan apa di UMP punya kolam Tapi saya dah tersalah tulis lukis di atas. Maksudnya yang halangan kedua berada di belah kiri lah nanti, belah kiri So dia ROV akan melalui halangan kedua, sama juga syaratnya tidak boleh melanggar tiang lah. Tiang okey, yang untuk halangan kedua dia punya saiz lebih kecil lah. Lebih kecil dan lebih rendah maksudnya kena lagi dalam lah sebenarnya. Kalau ikutkan yang first halangan pertama ni dia boleh tak perlu tenggelam ROV tak perlu tenggelam sangat. So dia dah boleh melepasi halangan pertama sebab ketinggian di kolam adap adalah yang kita akan buat tu adalah 1.5 lah, 1.5 meter sahaja. Maknanya kalau kita tenggelamkan 1 meter ada lagi dalam 50 cm 50 cm maknanya ROV perlu menyelam lebih kurang dalam 80 ke 1 meter untuk melepasi halangan pertama maksudnya boleh lepas lah, dan halangan kedua kena tenggelamkan lagi, maknanya kena submerge lagi dalam dan akan melalui halangan kedua lah tanpa menyentuh menyentuh tiang kiri dan kanan ataupun tiang atas ni lah untuk halangan kedua. So dia punya saiz ni adalah 50 cm. Ni betul-betul kalau buat 50 cm ROV memang agak kritikal lah
untuk melalui halangan yang kedua. Itu kita buat kat situ lah. Maksudnya dia punya size tu kalau buat maksimum 50 memang kena betul-betul make sure tak melanggar kiri dan kanan ataupun atas untuk halangan kedua. So tapi lebar kita bagi 80 cm lah, lebar sikit lah 80 cm supaya kalau dia buat pun at least 49 cm ataupun almost 50 cm, dia boleh menyilang lah buat dalam bentuk dia tak perlu straight kalau saiz dia ROV tu besar, mungkin ada teknik lah untuk dia, sebab kita lebarkan sikit lah supaya tidak menyentuh tidak dikenakan penalti pada pasukan tu lah. Kalau terlanggar kena penalti lah sayang pula Alright, so ROV akan melalui halangan kedua dan akan terus ke target lah. Okey, jarak di antara starting point ke target adalah 5 meter lah. Okey, kita tak buat jauh sangat sebab kita tahu kalau daripada starting point ke target 5 meter, patah balik lebih kurang 10 lah. Sebab tu yang kita punya saya rasa panjang kabel tu tak ada masalah, tapi kalau nak buat lebih pada 10 meter pun lagi lagi baik lah sebenarnya sebab tu kita buat kalau boleh yang sebenarnya kalau tengok sini ini yang lama punya 2 meter sebenarnya jarak antara starting point ni ke target adalah 5 meter lah, tapi tak exactly, mungkin dekat sana nanti kita akan adjust lah, kita tengok balik tapi lebih kurang dalam 5 meter lah. Maksudnya kalau cikgu-cikgu nak plan untuk panjang kabel tu boleh buat lebih kurang 10 meter lah, 10 meter maksudnya dia boleh ROV boleh sampai ke target dan boleh patah balik lah tanpa ada tanpa wire tu berbelit lah sebab cukup lah, maksudnya daripada starting point ke target ni adalah 5 meter. Okey, untuk target yang pertama ni adalah sama macam tahun lepas, dia akan ambil, okey kalau tengok yang target ni ada dua, tapi yang kali sebab daripada pengalaman kita tahun lepas, kalau kita buat besar ni takut ROV tak mampu untuk angkat sebab saiz yang besar. So saya akan buat saiz yang kecil maksudnya dia punya berat yang bukan saiz yang kecil, maksudnya berat yang kurang. Okey, kalau ikut yang tengok dalam gambar ni saya bagi dalam 80 gram dan satu lagi adalah 120 gram. Kemungkinan saya akan kurangkan dia punya berat. Mungkin lebih, kalau saya kurangkan satu mungkin lebih kurang dalam 50 ke 40 gram lah okey, dia akan ada dua kita panggil black box lah black box 1, black box 2. Okey, akan ada dua. Maksudnya kali ni ROV perlu ada hook lah. Okey. Sebab kenapa ada hook? Nanti saya akan ceritalah. Okey, saya akan sambungkan depan ni. Sebab dia akan ambil ROV akan ambil, okey macam tahun lepas sama juga, dia akan ambil target ni. Okey, tahun lepas dia macam-macam teknik kalau cikgu, kalau adik Safiq cikgu pernah join yang competition tahun lepas, dia ada teknik, dia ada pakai macam buat satu ROV tu dia letak satu bakul, maksudnya letak atas body tu ROV naik dekat target tu dia just tarik je pun boleh juga, tapi kali ni dia kena buat macam satu hook. Okey, satu hook supaya ROV ni boleh ambil menggunakan hooks tu ambil target ni. Okey, dan untuk ROV dia terpulang kalau ROV tu ada kemampuan untuk ambil target 1 dan target 2 boleh dalam masa serentak, maksudnya dia ambil 1 lepas tu dia ambil 2, tak ada masalah lah. Okey, kalau nak mudah ambil dulu 1, okey dah ambil target 1 dia akan return balik, dia akan pergi pada halangan kedua, masuk balik halangan pertama dan letak target tu di target nombor 2, di mana ni black box tu ke target 2. Okey, dia macam, tapi bukan starting point. Saya letakkan yang location untuk target tu lah adalah hampir dekat dengan starting point lah supaya pelajar boleh nampak. Itu kita punya pengalaman lah. Kalau jauh sangat memang vision untuk ROV untuk pelajar mengawal tu untuk tengok memang agak limited lah. Sebab tu kita punya target nombor 2 ni kita akan letak dekat dengan pelajar lah supaya pelajar boleh tengok, supaya bila ROV tu dah ambil black box tu dekat target 1, dia nak letak balik target tu dekat black box tu dekat target 2, mudah bagi dia tanpa perlu ada pembantuan daripada kawan-kawan lah. Dia dah boleh tengok daripada starting point tu, dia dah boleh nampak dia punya target tu dia punya macam mana nak letak target dia punya black box tu dekat target nombor 2. Okey, so dia ada dua target.
Okey, terpulang pada ROV untuk kalau kemampuan ROV tu untuk mengangkat kedua-duanya dalam masa yang serentak, tidak ada masalah lah. Maksudnya dia boleh ambil kedua-duanya dan patah balik ke halangan kedua, masuk lagi yang pertama dan letak kedua-duanya di macam seolah-olah macam target satu lah. Okey, kiri dan kanan Dan selepas target tu habis, ROV akan pulang semula ke starting point lah. Ini macam standard sebelum ni lah Itu sahaja. Sebelum ni kalau tengok 2023 dia akan ada itik kalau sampai pasal sebelum ni dia ada itik. Tapi kali ni kita tak letak itik lah sebab kita tahu kalau letak itik mungkin lagi ambil masa yang panjang lah. So kita just nak ambil black box ni dekat target ni adalah salah satu skill lah, mana memang ambil masa sebenarnya kalau kita tengok yang tahun lepas pun hanya 3 tim sahaja 3 tim daripada 20 lebih yang bertanding tahun lepas, hanya 3 tim yang dapat berjaya mengambil target ni dan bawa balik ke starting point. Cuma kali ni dia ambil dan dia letak balik ambil daripada target 1 dan letak di target 2. Dan selepas dua-dua selesai balik ke starting point. Okey, lepas start ROV berada di starting point barulah masa kita akan stop lah. Okey, kita akan stop. Maksudnya permulaan kita akan start dan kita akan ambil masa dalam masa 5 minit lah. Untuk pengetahuan semua, sebelum ni kita punya pertandingan adalah 5 minit. So kita akan setkan pertandingan kita dalam masa 5 minit lah. Maksudnya dalam masa 5 minit, okey, pelajar ROV ni kena completekan task Kalau contoh macam sebelum ni 2022, kalau ROV itu telah berjaya melaksanakan tugas dengan jayanya dalam masa kurang daripada 5 minit, okey, ROV itu dibenarkan untuk buat ulang balik task kedua untuk kita tambah. Maknanya dia akan start balik pada ni, kita akan ambil masa yang terbaik lah dalam masa 5 minit. Contoh dia boleh dalam 5 minit tu dia boleh buat 2 kali. Contohlah untuk yang tahun pertama tu memang kalau kita punya pertandingan 2022 tu memang kebanyakan ROV berjaya melaksanakan task dengan cepat sebab tu ada yang 2-3 pasukan membuat 2-3 kali test untuk buat 2-3 kali trial tapi kali ni memang pengalaman kita pada tahun lepas hanya 3 pasukan saja yang berjaya buat semua. So kali ni kita tambah sedikit complexity dan masa pun kita akan tetapkan 5 minit lah. So dalam masa 5 minit ROV tu ni lah masa yang kita benarkan lah dalam masa 5 minit. Okey, untuk sebelum tu Dr. Charis sebentar ya. Nak minta tolong klik yang hide pada stop sharing tu. Klik okey, ada tak nampak. Okey, silakan teruskan. Alright. So cikgu boleh bacalah kat sini Saya dah tuliskan dia punya ni. Sebenarnya saya dah share slide ni dekat grup Telegram lah. Alright. So sekejap saya pergi. Okey, ni adalah saya sharekan sedikit video lah Sambil-sambil tu saya cakap peraturan. Okey, so ni ROV ni yang kita buat tahun 2022 lah. Pertandingan 2022 memang masa tu first time kita buat. Okey, kalau ROV ni dia akan melalui dia tanpa menyentuh tiang kalau cikgu tengok agak besar sebenarnya halangan kita. Tak ada masalah lah untuk ROV melalui halangan pertama dan halangan kedua nampak macam kecil tapi sebenarnya 1 meter kali 80 cm tu besar okey, maksudnya kalau tengok sini ROV tidak melakukan kesalahan lah and then sama juga untuk halangan kedua dia akan kecil lagi tapi ROV kita jangan besar sangat supaya dia mudah untuk melalui halangan pertama dan halangan kedua. Okey, and then dia akan mencari target lah. Okey, yang ni tahun 2022 dia hanya melanggar target lah. Ini kita buat untuk permulaan, kita buat yang very simple. Sebab tu yang saya kata tadi, banyak pasukan yang boleh complete the task dengan cepat. Sebab tu dia boleh dalam masa 3 minit ataupun 5 minit, dia boleh ulang berapa banyak yang dia boleh buat lah. Dan kita akan cari, kita akan ambil masa yang terpantas dan markahnya lah. Sebab markah kalau dia tak melanggar macam ni dia tak complete lagi task, so dia akan cuba sempurnakan task maksudnya sampailah target tu jatuh. Ini tahun 2022 lah. Okey, once dah jatuh barulah dia return balik lah. Dia return balik kepada starting point. Sama juga masa dia return tu make sure dia tidak melanggar tiang tu lah, halangan pertama dan halangan kedua
Dia kena melalui. Kalau tengok dekat tiang tu ada base ada macam base tu tak ada masalah. Kalau terkena tak dikira lah. Sebab tu base tu memang kita nak pegang, nak letak halangan tu supaya dia tegak sebab tu tak dikira. Cuma yang dikira adalah tiang tu lah tiang halangan tu yang dikira. Wire kalau tersentuh pun tak ada masalah. Memang wire tu kita tak dikira sebagai ROV tu lah Itu adalah support untuk kita punya ROV. Kalau terlanggar tiang terkena, wire ni terkena pun tidak ada tolak markah Hanya tolak markah bila ROV tu melanggar tiang. Melanggar tiang. Tapi kalau tengok macam ni, cikgu boleh nampak lah memang agak mudah untuk ROV melalui halangan pertama, halangan kedua sebab saiz nampak macam kecil tapi sebenarnya ROV jangan terlalu besar lah supaya mudah kita punya ROV untuk melalui halangan pertama dan kedua. Okey. So ROV ni akan dia selepas dah target, so dia akan pulang ke ni lah, ke starting point Ini yang masa tahun 2022 lah. Okey. Yang 23 saya terlupa nak nanti saya akan share video dalam grup Telegram macam mana pertandingan tahun lepas. Sebab tahun lepas kita almost sama tahun ni sama macam tahun lepas lah. Saya tak sempat nak share yang video pertandingan tahun lepas Ini yang tahun 2022 lah. Saya nak tunjukkan konsep macam mana ROV tu melalui halangan tanpa menyentuh halangan tadi lah. Kalau menyentuh akan ada penalti ada penolakan markah kat situ. Walaupun dia ROV tu cepat melakukan task, tapi kalau ada melanggar halangan mungkin akan ada penolakan markah lah. So markah akan dikira masa yang tercepat dan markah lah. Contoh dia dapat full mark tapi masa dia tinggi, so kita akan tengok markah yang full mark dan dengan masa yang terpantas Okey, ini adalah contoh video pada tahun lepas. Okey. So ni adalah mentor IEEE EOS. Mungkin kita punya, alhamdulillah kita punya pertandingan ni adalah di peringkat kebangsaan. Memang kalau kita mata PGSK memang kita dah mohon untuk tahun ni pun sama juga, tim Dr. Zainal dah mohon untuk KPT untuk yang menyatakan yang kita punya pertandingan ni diiktirafkan di peringkat kebangsaan. Okey, ada merit lah, ada markah So kalau ini memang tiap-tiap tahun samalah, tapi kalau terpulang pada cikgu kalau macam contoh belah-belah zon utara zon utara daripada Kedah Perlis Pening boleh mungkin menghampiri contoh kata memang dekat Pening dekat dengan USM Pening, so boleh kontak Prof IR Dr. Rizal untuk bantuan dari segi teknikal lah. Mungkin minta advice daripada mentor pun boleh, tak ada masalah Untuk zon utara kita ada dua lah, Prof Muhammad Rizal Arsyad dan PMIR Dr. Rosmiwati lah, dua-dua daripada USM Nibu Tebal Nibu Tebal. Okey, zon utara belah Perak kita ada Dr. Ikhwan Hadi Yaakob. Okey, Dr. Ikhwan ni daripada UPSI. Okey, UPSI maknanya setiap kita dah appoint lah setiap universiti yang ada yang ahli IEEE EOS, kita minta mereka menjadi mentor lah. Jika ada sekolah daripada Perak, okey, ingin mendapatkan khidmat nasihat untuk berkaitan dengan pertandingan ni, boleh kontak dengan Dr. Ikhwan Untuk zon tengah ni Selangor dan Kuala Lumpur, okey, boleh berhubung dengan Dr. Zul Helmi ataupun Dr. Zul Kifli Zainal Abidin lah. Okey, Dr. Zul sekarang ni berada di Japan tengah buat attachment. Mungkin boleh kontak Dr. Zulkifli Zainal Abidin lah daripada IIUM. Kalau Dr. Zul daripada UTM UTM MJIIT. Okey, untuk zon selatan Negeri Sembilan dan Melaka, saya dan Dr. Anas lah. Dr. Anas boleh membantu lah kalau ada contoh sekolah daripada Melaka. Okey, mungkin ingin menyertai pertandingan ni, mungkin nak perlukan khidmat nasihat ataupun tunjuk ajar, kita ni alu-alukan lah untuk datang ke UTM, okey, untuk inilah untuk berbincang untuk Dr. Anas dan saya daripada UTM. Okey, untuk zon selatan belah Johor, kita ada Dr. Hedawati, PM Dr. Hedawati dan Dr. Khalid Isa lah. Ini dua ni daripada UTHM. Okey, UTHM. Untuk zon timur
zon timur, Terengganu dan Kelantan. Untuk tahun semua kita banyak kita kebanyakan tim kita banyak daripada zon timur lah. Zon timur daripada Terengganu, Kelantan. Okey, untuk Terengganu dan Kelantan boleh kontak dengan Dr. Ahmad Faisal. Okey, Dr. Ahmad Faisal ni daripada UMT UMT Terengganu Okey, zon timur Pahang. Okey, zon timur Pahang iaitu boleh kontak dengan Dr. Zainah dan Dr. Mazia lah. Dua-duanya daripada UMP Pekan. So kebanyakan kita punya pasukan yang bertanding pun daripada mungkin dari segi lokasi lah lokasi UMP dekat dengan Pekan dan dekat dengan kebanyakan tim daripada Pekan yang hantar lah. Mungkin dari segi bajet agak mudah lah dari segi bajet travelling semua agak mudah sebab tu ramai kita punya pasukan daripada Pekan. Okay, untuk zon Sabah dan Sarawak boleh kontak saya ataupun Dr. Zainal lah. Sebab ni kita tak ada lagi ahli RTPEOS daripada Sabah dan Sarawak. So kalau daripada Sabah dan Sarawak setakat ni kita dah ada daripada Sabah memang untuk pengetahuan semua sekolah daripada Sabah lah telah menjuarai tahun 2022 dan 2023 lah. Hopefully tahun ni ada sekolah boleh mencabar sekolah daripada Sabah harap-harap lah. Okay, untuk Sabah dan Sarawak jika ada masalah boleh kontak saya dan Dr. Zainah Okay, alright, so ni list of YouTube. Mungkin ada cikgu-cikgu yang first time nak join. Okay, sebelum ni kalau ikutkan kita dah buat bengkel di UMP. Mungkin Dr. Zainah boleh share lah, mungkin depan ni boleh, ataupun cikgu kalau nak tengok saya dah share kat sini list of YouTube lah berkaitan macam mana nak bangunkan ROV yang mudah Okay, alright. Okay, ni adalah saya punya YouTube. Sama juga kalau nak contohlah, ini yang saya share adalah pada permulaan pada 2022 ni, masa tu zaman baru nak post covid maksudnya kita still lagi buat online. Walaupun pertandingan kita dah buat secara fizikal pada tahun 2022, tapi untuk kita buat technical segi taklimat, okay, kita soal jawab pun kita buat secara online lah. So cikgu-cikgu boleh tengok dalam sesi soal jawab, okay. And then kalau tengok dalam saya punya YouTube pun saya dah ada 3 part lah. Jom membina robot bawah air part 1, okay, part 2 dan part 3. Okay, macam mana nak select, okay, nak select cari thruster, selection of material, macam mana nak buat design ROV, saya dah ceritakan lah. Saya dah upload. Okay, upload dalam saya punya YouTube. Okay, alright. Okay, sekian, terima kasih. Alright, saya open kalau ada soalan. Okay, terima kasih kepada Dr. Syaril. So soalan boleh diberikan sama ada melalui chat ataupun onkan mic dan tanya direct kepada Dr. Syaril lah kalau berminat. Kalau ada soalan, silakan. Dari segi chat tadi kita ada daripada Tuan Fairuz kan tanya dalam slide Dr. Syaril menyatakan 3 orang peserta kan? Betul. Tapi dalam surat jemputan menyatakan 4 orang. Kemudian Dr. Zainah dah reply menyatakan 4 orang lah. 4, okay, alright. Mungkin ni slide lama, saya terlupa nak adjust sebab ni slide yang 2022. Masa tu kita buat 3. Okay, kali ni Dr. Zainah kata dah 4 kan? 4 plus 1, okay. Bagi meraihkan bilangan bengkel lah itu kan kita bagi 4 orang pelajar per grup kan. So kita carry daripada bengkel yang baru ni lah. Okay, boleh. Okay, insyaAllah. Okay, ada soalan saya buka kepada cikgu-cikgu ataupun wakil peserta, wakil sekolah untuk bertanya. Kalau ada anak murid pun boleh tanya. Salam tu. Saya Fairuz dari Kuala Lumpur. Okay. Saya nak tanya doktor, yang target tu kalau ikutkan ketinggian tiang target tu dalam 40 cm Betul, 40 cm. So bermakna
target ni berada di bawah air di dalam air Ya, betul. Maknanya daripada dasar ke tu adalah 40 cm. Okey. Sama Maksudnya juga kalau dengan target kedua kan? betul. Dia punya target pertama, target kedua adalah lebih kurang sama dia punya ketinggian. Dan adakah kita wajib meletakkan black box tu mengikut kedudukan yang sepatutnya? Contohnya black box 1 di tiang sebelah kanan, black box 2 tiang sebelah kiri. Macam tu. Okey, terima kasih cikgu. Bagus juga soalan ni. Sebenarnya tak ada. Kita tak ada limitkan terpulang pada nantilah pada yang pengawal ROV itulah sama ada nak letak. Okey. Saya nak kat sini saya terlupa nak maklumkan untuk dia akan ada panjang dan pendek dekat yang target nombor 2 ni. Kalau tengok sebab saya tak sempat nak lukis, dia punya panjang memang sama 50 cm tapi dia tak tengah. Dia tengah dia tak, mungkin dekat sini adalah 15 cm, yang belah sini adalah 35 cm. Kalau dia dapat letak yang bahagian yang target yang dekat lebih kurang 10 cm tu, maka dia akan tinggi sikit. Untuk yang target satu ni, dia punya tengah ni memang sama 50 cm, maknanya 20 cm, 25 cm, 25 cm. Tapi untuk target kedua tu dia akan ada satu pendek, satu panjang. Kalau letak yang dekat bahagian pendek, dia akan markah akan ada tinggi lah. Nanti saya akan updatekan kemudian. Ini saya tak sempat nak lukis dia punya target nombor 2 tu lah. Dia nampak lebih kurang sama, cuma dia punya center tu tak sama. Kalau yang target pertama tu memang kalau tengokkan memang dia tengah-tengah lah. Maksudnya kalau kita tengok macam ni, 20 cm kiri, 25 cm kiri, 25 cm kanan. Tapi untuk target kedua kita buat beza sikit je. Maksudnya 15 cm dengan 35 cm. Contoh kanan 15 cm, yang belah kiri 35 cm. Tapi total panjang samalah. Cuma dia punya antara titik tengah tu dengan hujung tu adalah pendek sikit. Kerana yang untuk target 2 15 cm dan 35 cm. Maksudnya kalau pelajar tu ROV tu dapat letak dekat bahagian 15 cm, maka dia saya akan letak, kita akan tinggikan sikit lah. Sebab dia punya difficulty tu tinggi sikit sebab dia selalu dekat dengan dengan tiang. So maksudnya ROV tu perlu maksudnya pengawal tu perlu kena pastikan dia betul-betul boleh letak dekat tempat yang halangan yang pendek lah, dia punya tiang yang pendek. Tapi Doktor, kita tak kalau macam tu bolehkah kalau kita letak dua-dua penyangkut tu sebelah yang pendek tu makan lebih banyak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Maknanya tak semestinya kita letak satu kanan satu kiri. Tak ada masalah. Okay. Maksudnya kalau contohlah cikgu dah ambil dua-dua, kalau dekat target 1 dengan 2 dah ambil kan, tapi memang untuk target 1 kita akan letak benda tu kiri dan kanan. Okey. Target 1. Sebab tu saya just lukis target 2 tu, nanti saya kena explain balik lah. Sebab tu yang perlu ni ada taklimat petani. Untuk target 1 memang kita letak sama. Kiri dan kanan tu samalah. Maknanya ROV tu kena ambil sama ada je nak ambil satu-satu ataupun nak ambil sekaligus. Ikut kemampuan ROV tu lah. Saya takut kalau ROV tu ambil dua-dua nanti dia akan berat, dia akan tenggelam. Maksudnya kalau macam tu dia kena ambil satu dulu, pergi letak dekat target 2, lepas tu ambil balik dekat target 1, ambil lagi black box 1, bawa balik ke target 2. Kalau kemampuan ROV tu bagus, dia terus ambil dua-dua sekali. Dan macam mana dia nak letakkan satu dalam, maksudnya kalau dia dapat terus letak dua-dua sekali dekat, contohnya dekat yang tiang yang paling pendek tu, maksudnya markah kat situ akan lagi tinggi lah. Okey. Boleh ulang balik semula doktor, berapa berat dua-dua tu? Okey. Untuk tahun semua kan, berat ni saya akan adjust balik sebab ini yang saya ambil tahun lepas punya, saya lupa nak ubah. Kalau ikutkan berat yang saya bagi pada tahun lepas 120 gram yang berat yang besar sikit, dan satu lagi 80 gram. Tapi masa kita buat testing pada sebelum hari kejadian, kita buat testing dengan beberapa sekolah, tak mampu. Dua-dua ROV tu tak mampu nak bawa dua-dua target. Sebab tu saya kurangkan. Cuma yang kurang tu saya rasa lebih kurang dalam 60 gram. 60 gram berat dia. Maksudnya total barulah 120 gram lah. Maksudnya kalau ada dua. Saya akan kurangkan. Kalau tengok kalau macam yang target black box yang pertama ni mungkin ada dua besi kat ni.
yang ni ada 3 skru lah, ada 3. So mungkin saya akan kurangkan satu jadi 2, satu lagi jadi 1. Mana satu berat sikit, satu berat sikit je. Dia saya kurangkan dia punya berat lah, mungkin dalam lebih kurang dalam bawah daripada 80 gram. Sebab itu tahun lepas kita dah test, kalau kita buat yang macam ni, most of the ROV takut tak mampu nak bawa. Bila dah berat, takut ROV tu dia jadi pemberat dekat ROV, ROV tu akan tak mampu nak bawa ke starting point ataupun nak bawa ke target 2. Sebab tu yang berat tu nanti saya akan maklumkan dalam kemudian dalam group lah berapa exactly. Sebab kalau ikut sebelum ni kita masa dekat sana saya ubah terus. Sebab bila petang tu bila kita tengok, kita try 2-3 ROV, kebetulan ada sekolah yang sampai dulu, memang dia tak mampu nak bawa ROV tu. Tak mampu nak bawa black box tu sebab berat. Bila dia ambil, ROV dia terus tenggelam dan tak boleh, macam nak bergerak tu agak susah disebabkan berat tu lah. Sebab tu masa tu saya adjustkan lah. Saya adjustkan berat, saya rasa total, sebab saya tak ada penimbang. Saya anggarkan dalam lebih kurang 60 gram saya. 60 gram lebih lah untuk kedua-dua target tu. Cuma sebab yang satu tu besar, dia punya size ring ni, satu lagi kecil. Sebab tu ya ada beza sedikit lah dia punya berat. Yang berat tu nanti saya akan maklumkan dalam grup tu. Sebab yang sebelum ni memang kita terus dekat situ juga kita adjust lah supaya ada ROV yang boleh mampu bawa lah berat yang kita black box kita yang kita setkan lah. Doktor, saya ada satu lagi soalan. Boleh. Untuk testing di kolam, bila kita akan diberi masa? Maksud saya sehari sebelum ke ataupun bila? Ya. Okey, ni Dr. Zainal boleh bantu. Sebab saya rasa untuk testing sebenarnya kita perlukan kebenaran daripada kolam adap, daripada UMP lah sebenarnya. Kalau ikut saya, pusat adap. Pusat adap. Mungkin Dr. Zainal, saya rasa kalau ikut pengalaman kita pada tahun-tahun sebelum ni, memang sebelum sehari kita dibenarkan, cuma waktu tu nanti Dr. Zainal boleh confirmkan lah. Dr. Syakirin boleh confirmkan waktu dia. Sebab kalau ikut sebelum ni memang kita bagi petang. Petang tu memang dah boleh testing lah. Kebetulan memang saya akan datang petang tu juga. Memang kita benarkan pasukan, cuma malam tak benarkan. Sebab tu yang saya rasa malam tak dibenarkan. Cuma petang lah. Mungkin waktu tu mungkin kita boleh setting lah. Kalau kata nak datang pagi, mungkin kita boleh minta Dr. Zainal lah untuk arrangekan pagi, dah boleh untuk testing. Tapi masa hari pertandingan pun sebelum kita run pertandingan tu, peserta boleh test dulu kan? Ya, betul. Sebelum ni. Ya, okey. Sama juga, betul. Dr. Syakirin, betul. Untuk pengetahuan cikgu, sebelum pertandingan kita akan buat test run lah. Untuk sebenarnya test run tu, final touching dan nak test sama ada ROV tu berfunction ke tak. Bukan nak test sampai complete detail, jangan. Kita untuk test run tu kita bagi dalam masa 3 minit je. 3 minit untuk test ROV ni boleh tak submerge. Kan, tengok kadang sometimes masa kita nak test tu ada wire tercabut lah apa kan. Sebab tu kita bagi test run sebelum untuk pertandingan lah. Memang pagi tu kita akan buat test run dulu, semua pasukan akan dapat semua test run lebih kurang 3 minit dan barulah kita akan start kita punya pertandingan tu. Tapi untuk yang cikgu kata tadi nak test sebelum tu, mungkin Dr. Zainal boleh, kalau ikutkan sebelum ni memang kita petang tu kita dah benarkan lah kalau ada pasukan daripada sekolah-sekolah yang dapat datang awal untuk test dia punya ROV, kita ni lah. Dan tahun ni pun memang untuk test dia punya task, dia punya game field pun saya dah tinggalkan di UMP. Mungkin diorang boleh set up awal lah. Boleh set up awal benda tu untuk sekolah-sekolah test awal lah kalau sampai di UMP awal. Saya sangat berharaplah kalau boleh dibenarkan untuk sekolah buat testing sehari sebelum. Sebab ada juga sekolah yang kita tak berpeluang untuk test masa di sekolah sebab kita keperluan kolam tu susah tak dapat kan. Betul. Dan juga kita nak
tengoklah keupayaan ROV kita dengan kolam selam adap tu. Sebab setiap kolam dia berbeza, dia punya pressure dia tu. Density dia berbeza. So sebab Betul, tu kalau bolehlah dibenarkan untuk mana-mana sekolah yang sanggup datang awal tu dibenarkan sehari awal lah untuk kita buat testing. Okey, Terima kasih. kita ambil kira pandangan daripada Tuan Fairuz tu. Nanti kita cuba arrange bersama komiti lah macam mana. Sebab dia melibatkan kepada kebenaran pusat adab. Kita cuba request lah dengan pusat adab tu untuk kita gunakan dia kolam tu sehari sebelum pertandingan. Tapi Nanti kalau kita ikut- balik dalam grup lah. betul. Kalau ikutkan pengalaman sebelum ni memang pusat adab benarkanlah. Cuma dia tak benarkan selepas waktu pejabat terserah saya. Mungkin paling lambat pun pukul 6 lah macam tu, sebab dia kena ada lifeguard lah, kerana ada seorang yang pegawai daripada pusat adab untuk jaga apa-apa hal berlaku kan. Selalu macam tu. Memang dia akan benarkan mungkin dalam waktu pejabat lah, mungkin kalau nak awal sehari mungkin boleh. Mungkin ini saya mungkin minta bantuan daripada inilah Dr. Syakirin dan tim UMP untuk bincang balik dengan pusat adab lah untuk benarkan pasukan yang datang awal untuk test dia punya ROV. InsyaAllah. Okey, dan kemudian dalam chat juga ada cikgu bertanya dalam surat menyatakan 2 pasukan. Jadi Dr. Zainah pun dah reply, kita ikut surat lah. Maknanya tadi dalam slide Dr. Syaril menyatakan 1 pasukan saja kan. Betul. Dalam surat tu yang lama punya 1 pasukan, tapi ikut surat yang terkini tu kita benarkan 2 pasukan lah setiap sekolah. Betul. Yang tu yang kita sebenarnya kita ada, kalau untuk program semua cikgu, kita ada target kita lah. Target kita yang untuk pasukan yang untuk menyertai kita punya pertandingan ni. So kalau tak capai target tu yang kita benarkan ada sekolah yang mana dah ada 2 ROV, dah mana yang memang ada 2-3 tim, boleh hantarlah. Sebab tu kita nak, kalau boleh kita nak crowd daripada mostly kebanyakan sekolah kita hantar. Tapi kalau bila kita tengok tak ramai sekolah, itu yang kita benarkan. Itu saya kata keadaan ni kita akan tengoklah sama ada bila terlalu ramai, mungkin kita limitkan lah mana satu sekolah. Tapi kalau penyertaan kita kurang, so kita akan benarkan lah. Tapi kalau Dr. Zainah dah kata 2 pasukan dan mana satu sekolah boleh hantar 2 pasukan, kita akan benarkanlah satu sekolah hantar 2 pasukan. Okey. Kemudian soalan dalam chat juga, masa tamat dikira bila ya? Okey. Masa tamat ni saya rasa bila kita start timer. So bila kita akan stop kita punya timer tu kan? Saya faham macam tu. Once dia dah habis letak dua target di target nombor 2, black box tu dekat target nombor 2 dan ROV tu pulang balik ke starting point, dia akan floating, kita akan stop masa. Dia sama juga macam konsep sebelum ni, dia akan balik ke starting point, floating, baru kita stop masa. Kalau tak complete macam mana ya? Macam masa cukup 5 minit, kira maksimum 5 minit lah. Maksimum 5 minit dan terus tak complete dan kita akan kira markah lah. Jangan risau cikgu, kalau tak ada, kalau contohlah tahun ni tidak ada pasukan yang dapat complete dalam masa 5 minit, tidak dapat complete, kita akan tengok markah yang tertinggi lah. Markah dan tinggi dalam masa 5 minit. Maksudnya dia ada halangan pertama, dia ada point dia, ada markah dia. Halangan kedua ada markah dia dan dia ambil target black box tu dekat target 1 ada markah. Untuk target 1 untuk black box 1, black box 2 ada markah dan letak balik pun ada markah. So dalam masa 5 minit lah, contoh tidak ada pasukan yang berjaya lah berjaya untuk menamatkan ke semua task, kita akan tengok based on markah yang tertinggi lah. Dalam masa 5 minit, siapa yang markah yang tertinggi. Persoalan juga di chat, saya cadangkan untuk organizer tetapkan berapa buah pasukan yang diperlukan dan penyertaan berdasarkan first come first serve. Setiap sekolah register maksimum 2 pasukan sahaja. Itu yang dalam surat kita, itu yang kita tetapkan kan, maknanya 2 pasukan maksimum lah. Okey, so ini saya terpulang pada UMP lah Saya kalau Dr. Zainah dah tetapkan dalam surat tu, mana kita follow lah.
saya pun tak perasan surat yang Dr. Zainal kata ada 2 pasukan. Maknanya bolehlah kalau Dr. Zainal kata dah satu sekolah boleh hantar 2 pasukan, kita akan benarkanlah satu sekolah hantar 2 pasukan. Okay, alright. Daripada cikgu-cikgu ataupun wakil sekolah. Dr. Syaril nak stop sharing dulu ke macam mana? Oh, saya stop sharing dulu Okay. Stop sharing dulu untuk saya stop sharing. Okay, saya okey, kalau tak ada persoalan kita boleh tamatkan di sini. Tapi kalau ada lagi persoalan selepas ini boleh tanya dalam Telegram lah, dan kami pihak sekretariat akan responlah kepada persoalan yang diberikan. Kalau tiba-tiba malam ni terfikir kan kalau macam ni macam mana kan, boleh tanya je dalam Telegram tu dan kita akan bagi respon lah atau reply kepada persoalan yang ada tu. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa persoalan, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Syaril atas taklimat yang diberikan, dan juga terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu dan juga ataupun wakil pihak sekolah lah yang sudi untuk menyertai pertandingan ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari pertandingan 16 November nanti insyaAllah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa saya tutup di situ, saya tutup saja di sini dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah, bihamdihi. Okay, terima kasih Dr. Syakrin.